Tiga. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UNPAD. Terlebih dahulu saya Abdul Rahim dan rakan saya Smizi, Azri dan Muze telah memilih Gamuda Water Treatment Plant di Bukit Badung sebagai sahaja untuk kami mengatasi demand, site management dan electric efficiency. Next Smizi. Next. Okay, Gamuda Water Sinar Berhad adalah salah satu syarikat pembekal air mentah di kawasan Lembah Kelang. Ia memastikan nilai pH dalam air adalah selamat digunakan oleh orang awam dengan menggunakan teknologi yang efisien dan berdaya harap. Okay, next. Tujuan utama untuk implement DSM dan EE ini adalah bagi mengurangkan kos serta menggunakan sebaik mungkin sumber sedia ada, terutama tenaga elektrik, dengan tidak merosakkan alam sekitar dan memastikan tiada gangguan terhadap produktiviti air ke kawasan yang disalurkan. Okey, sebentar lagi rakan-rakan saya akan menerangkan bagaimana kaedah ini dilaksanakan. Okey, dengan kaedah ini, next Mizi. Next. Okey, daripada kaedah-kaedah ini banyak benefit yang bakal diperolehi seperti pengurangan bil elektrik terutamanya, pengurangan kos untuk syarikat khasnya serta menjaga alam sekitar dan kebajikan pekerjaan. Terdapat next Mizi. Terdapat juga halangan dan kekangan untuk menjalankan kaedah-kaedah ini. Yang pertama, untuk meyakinkan syarikat mengenai keberkesanan program ini memandangkan kesannya akan diperolehi dalam jangka masa yang panjang. Okey, seterusnya saya mempersilakan Cik Asmizi untuk menerangkan mengenai control the value of maximum demand. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapten Cik Rahim. Okey. Saya akan menerangkan tentang metod pertama iaitu kita ini tentang kita nak mengurangkan maksimum demand lah. Okey, seperti kita tahu maximum demand adalah satu pembekal akan charge jika pengguna tersebut tinggilah dalam satu bulan tu. Yang kita tahu KW ni maximum demand ini dikira dalam bentuk KW, kilowatt. Okey, maximum demand ni sebenarnya merupakan satu charge yang tinggi juga untuk pengguna water treatment ni. Okey, sebab apa maximum ni di-charge oleh pembekal adalah disebabkan oleh dia punya generation akan lebih tinggilah bekerja untuk ni. Syarikat yang pembekal juga memberi orang kata guide macam mana cara untuk reduce the MD charges ni. Seperti practicing demand side management yang kita buat ni lah. Okey, kita tengok pada load profile. Load profile untuk syariah water treatment plan ni sebenarnya adalah tinggi maximum demand dia. Kehendak maximum demand dia adalah 5,605. Yang itu adalah yang tertinggi pada bulan tersebut dalam on peak, iaitu bila di-convert kepada RM itu kali dengan RM37 adalah RM207,385. So ini adalah satu yang orang kata value yang tinggi. Okey, kita tengok juga kepada tahunan dia. Dalam tahun 2020 kita tengok dia punya jumlah bil maintain je. Maknanya tiada orang kata penjimatan. Kat situlah kita sekarang ni sebagai dalam ni kita akan buat DSM ni lah. Okey. Antara load shape adjective ini adalah dua load shape adjective, iaitu di mana kita memilih peak clamping strategi dan load shifting strategi. Di mana peak clamping ni kita tahu kita nak kurangkan maximum demand pada on peak. Dan satu lagi yang daripada on peak tadi kita akan transfer kepada off peak. Daripada off peak iaitu daripada pukul 8, peak dia dalam pukul 8 hingga pukul 10 dan off peak dalam pukul 10 hingga pukul 8. Maknanya kita nak hantar load maximum demand tadi pada on peak kepada off peak. Okey. Macam mana kita nak implement strategi program ni? Okey. Yang kita tahu untuk program ni dia tidak melibatkan kos yang tinggi. Maknanya kita cuma reschedule jadual kerja dan kita susun balik cara kerja kita. Kita juga boleh mewujudkan new SOP dan kita educate kita punya pekerja. Di mana kita bagi tahu pekerja tersebut macam mana kita nak implement DSM ni.
Selain itu, kita boleh masukkan ke dalam KPI sebagai orang kata nak menunjukkan kepada semua orang kita adalah benda penting yang kita harus buat. Dan selepas kita buat perkara tersebut, mungkin syarikat memperoleh keuntungan dan pekerja juga yang akan mendapat reward seperti bonus dan lain-lain. Okey, macam mana kita nak implement program ni? Okey, yang kita tahu semasa production seharian dia menggunakan 5 motor besar iaitu 1050 kW dan satu motor kecil 656 kW. Okey, bila kita kira dia punya maximum demand, total untuk yang tertinggi adalah 4,942.75 kW. Kalau kita convert kepada RM, sebanyak RM182,881.75. Ini adalah satu value yang tinggi. Okey, kita tengok apabila kita jalankan program DSM ni, kita cuma kurangkan 2 biji motor besar, iaitu kita kurangkan dan kita hasilnya kita akan dapat dia punya maximum demand adalah 3,157.5 kW. Sama dengan ringgit adalah RM116,836.75. Bila kita calculate, kita boleh mendapat penjimatan sebanyak RM66,045, iaitu satu value yang tinggi. Okey, kita kurangkan 2 motor ni bukannya kita kurangkan production, cuma kita tolak kepada waktu off peak. Yang kita tahu masa on peak sahaja maximum demand ni dikira. Okey, untuk menjayakan program DSM ni, salah satu perkara yang kita buat, kita kena monitor macam mana program ni dijalankan. Cara untuk kita monitor adalah kita boleh audit, kita boleh buat orang kata bimbingan, kita monitor dia punya efektif. Kita dari masa ke masa kita akan follow lah dia punya orang kata perjalanan program ni. Okey, kat sini saya tunjukkan pengiraan perbandingan antara KW dan RM. Kita tengok banyak penjimatan dia. Kita boleh penjimatan sebanyak 36.11%. Itu banyak sebenarnya, boleh memberi kebaikan kepada syarikat. Okey, kita pergi kepada dia punya advantage. Kalau kita menjalankan program ni, banyak advantage sebenarnya yang kita dapat. Salah satunya di antaranya adalah keuntungan company akan lebih, bil elektrik akan kurang, pengguna juga pekerja juga mendapat orang kata benefit, iaitu syarikat boleh syorkan bonus dan lain-lain lah. Dan dia punya cuma kepada keburukan saja, kekurangannya kita cuma kena reschedule. Macam contoh pekerja ni kita akan susun balik, buat penyusunan semula macam mana kita nak jalankan production seharian. Dan mungkin pada waktu off peak, kerja tu akan jadi lebih lah. Kat situ kita boleh arrange shift something lah macam tu. Okey, seterusnya saya serahkan kembali kepada Ketua Kumpulan. Okey, terima kasih Mizi. Saya menjemput untuk mengenai control the motor efficiency. Silakan. Terima kasih Encik Rahim. Jadi metod yang kedua adalah untuk mengawal kecekapan motor. Okay, next. Okay, kecekapan motor ni adalah nisbah di antara output kuasa dan input kuasa. Jadi reka bentuk motor elektrik bertujuan untuk mengurangkan kerugian dan meningkatkan kecekapan. Mengapa ini penting? Kecekapan ini penting kerana ia dapat menurunkan kos operasi secara keseluruhan. Naik Mizi. Jadi titik kecekapan yang terbaik adalah di mana kadar aliran pam mempunyai kecekapan yang tinggi. Ia juga adalah faktor utama untuk menilai sama ada pam dikendalikan dengan betul. Jadi untuk mengekalkan aliran antara 80% hingga 100% adalah jugalat yang baik untuk memaksimumkan kecekapan dan meminimumkan risiko kerosakan pada pam itu sendiri. Okay, next. Okay, ini adalah perbandingan di antara preventive maintenance dan predictive maintenance. Jadi pemilihan predictive maintenance adalah kerana analisa data operasi dapat dilakukan pada peringkat awal sebelum ia mengganggu operasi harian itu sendiri. Jadi pembaikan dapat dilakukan dalam masa cepat dan yang sebenarlah, dan penyelenggaraan juga dapat dilakukan untuk sebelum kerosakan berlaku pada mesin tersebut. Okay, next Mizi. Okay, kebaikan predictive maintenance adalah ia dapat dilakukan, masalah dapat digesan dengan awal. Jadi waktu henti tugas yang pendek dan sebenarnya ia lebih cekap lah. Okay, next Mizi. Okay,
Kalau kita lihat pada bil bulanan untuk Gamuda Water Sinar Berhad, jumlahnya lebih kurang dalam 1.3 juta sebulan. Jadi dengan cara memastikan kecekapan motor supaya ia dapat mengekalkan bil bulanan agar tidak melebihi daripada 1.3 juta sebulan. Okay, next. Okay, salah satu cara untuk kita mengawalnya adalah dengan menggunakan peak clipping strategi. Okay, next. Okay, bagi proses penilaian dan strategi pelaksanaan dia, memang terdapat kos yang digunakan untuk membeli motor yang baru, tata kerja yang baru, pemantauan secara berkala untuk memastikan kecekapan berterusan, ganjaran untuk mendorong setiap pekerja yang terlibat, dan pekerja yang kompeten diperlukan untuk memastikan segala proses yang dirancang dapat berjalan dengan lancar. Okay, next Mizi. Okay, dari segi pelaksanaan, menurut company ITT yang menjalankan kajian, pam motor ni akan mengalami penurunan tahap kecekapan sebanyak 20 hingga 40% selepas 2 tahun diguna pakai. Jadi setiap motor ni akan diguna pakai hampir 24 jam sehari. Okay, kalau kita lihat pada purata bil sebulan sebelum ini adalah 1.3 juta sebulan. Jadi lebih kurang dalam 15 juta setahun dan lebih kurang dalam 30 juta untuk 2 tahun. Jadi dengan predictive maintenance ni, penukaran motor dilakukan, tahap kecekapan akan menurun dan menyebabkan bil bulanan akan meningkat lebih kurang dalam 30%. Jadi ini akan menyebabkan bil purata untuk 2 tahun meningkat kepada hampir 39 juta lah kalau kita kira untuk 2 tahun. Okay, next Mizi. Okay, jika kita lihat anggaran bil bulanan tadi untuk 2 tahun untuk mesin yang mempunyai kadar kecekapan yang rendah, di mana ia akan meningkatkan jumlah bil bulanan berbanding dengan bil bulanan di mana mesin tersebut mempunyai kadar kecekapan yang tinggi adalah hampir sebanyak 9 juta ringgit. Jadi untuk mengekalkan tahap kecekapan, mesin lama ni perlu diganti dengan yang baru di mana ia memerlukan kos sebanyak 6.3 juta. Walaupun terdapat kos yang diperlukan, tapi ia akan menyebabkan company untung lebih kurang sebanyak 2.7 juta untuk 2 tahun lah. Jadi penggantian motor memang diperlukan untuk mengekalkan tahap kecekapan yang tinggi dan akan dilakukan lebih kurang dalam setiap 2 tahun. Okay, next Mizi. Okay, dari segi pemantauan dan penilaian, kita akan menjalankan audit dan analisa, developing, monitoring untuk pemantauan pelaksanaan. Kita akan merekodkan setiap kecekapan tenaga dan kita akan menyiapkan report untuk memastikan laporan itu tepat. Okay, next Mizi. Jadi hasil dari DSM ini dapat mengekalkan nilai kecekapan maksimum hingga 80 hingga 80% hingga kepada 100% lah. Jadi penjimatan juga dapat dilakukan hingga 2.7 juta untuk 2 tahun selepas pelaksanaan program DSM ni. Okay, next Mizi. Okay, walaupun kita lihat ada sedikit disadvantage, tetapi secara keseluruhannya dapat lebih banyak advantage dalam penasaan DSM ni. Okay. Terima kasih. Saya serahkan kepada Encik Rahim. Okey, terima kasih Muzi. Seterusnya saya mempersilakan Azri untuk menerangkan mengenai shift peak load to off peak. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Abdul Rahim. Okey, saya akan mengulas metod ketiga daripada kami adalah shift peak load to off peak. Kenapa kita perlu laksanakan shift load ni? Kerana yang kita tahu TNB menawarkan tarif yang lebih rendah untuk waktu luar puncak. Yang seterusnya adalah mengurangkan beban yang terlalu tinggi pada waktu puncak yang boleh menjejaskan bekalan tenaga lah. Okay, next. Okay. Untuk syarikat yang kami pilih ini, Gamuda, seperti yang kita lihat, penggunaan waktu biasa sebelum DSM dilaksanakan didapati load pada waktu puncak adalah tinggi. Target load kita adalah untuk menurunkan penggunaan yang tinggi ini daripada waktu puncak kepada waktu luar puncak. Next. Okay. Objektif program yang akan dilaksanakan oleh company adalah load shifting, di mana kita akan mengurangkan load pada waktu puncak melalui penyusunan semula waktu kerja
di mana kita mewujudkan giliran kerja iaitu shift, waktu kerja shift. Penggunaan pada waktu malam akan dioptimiskan untuk mendapatkan hasil yang maksimum lah. Next. Untuk assessment program ini, kita cuma memerlukan penstrukturan semula waktu bekerja, tidak memerlukan kos, mungkin akan melibatkan hanya kos pergajian sahaja, tetapi tidak melalui kos untuk program untuk shift load untuk kita yang akan dijalankan. Next. Ini adalah sebelum pelaksanaan DSM yang kita dapat saksikan adalah di mana load pada waktu puncak mencapai kepada 3,500 kilowatt, di mana keadaan ini terlalu tinggi untuk waktu puncak. Jadi di sini bila total penggunaan untuk waktu puncak adalah sebanyak RM17,395 sehari. Penggunaan waktu puncak yang tinggi ini menyebabkan losses bil yang diterima adalah tinggi. Next. Selepas pelaksanaan DSM, kita dapati penggunaan pada waktu puncak telah menurun kepada 2,000 kilowatt average, 2,000 ke 2,500, di mana jumlah penggunaan penurunan ini adalah sebanyak lebih kurang dalam 6,000, iaitu sekarang telah turun kepada RM11,431. Dari hasil ini juga kita dapati penggunaan waktu luar puncak telah meningkatlah. Kita telah optimiskan sebanyak seperti waktu puncak sebelum ni, iaitu sebanyak 3,500 kilowatt. Next. Untuk program ini, untuk menjayakan program ini, monitoring dan evaluation yang kita lakukan adalah merekodkan setiap bacaan yang setiap data, merekodkan setiap data yang kita perlukan untuk dianalisa, monitoring secara berterusan dan penyeliaan secara berterusan juga. Selain itu, kita akan develop kita punya pekerja untuk lebih memahami tentang program ini dan juga akan melakukan audit. Okay, untuk kesimpulan dia, selepas pelaksanaan DSM, apa yang kita dapat saksikan adalah penggunaan pada waktu puncak telah menurun sebanyak 34.25%, di mana 3,500 kilowatt per hari telah turun kepada 2,300 kilowatt per hari. Dengan penurunan ini, syarikat telah mendapat penjimatan sebanyak 2,898 per hari. So next. Dan dinafikan setiap program yang kita laksanakan ada kebaikan dan keburukannya. Di sini kita lebih melang kepada kebaikan dia, kerana lebih kepada kebaikan daripada keburukan yang akan yang kita dapat daripada program ini. Sekian, terima kasih. Itu saja. Terima kasih Adri. Okey, untuk kesimpulan perkara-perkara yang diterangkan oleh rakan saya tadi dapat disimpulkan bahawa program ini dapat memberi penjimatan kepada kos-kos terutama dalam bil elektrik dalam jangka masa pendek dan panjang, serta kos maintenance dan tiada tambahan untuk kos operasi, serta tanpa menjejaskan kebajikan pekerja dan tiada gangguan untuk kita menyalurkan sumber air bersih kepada pengguna. Sekian, terima kasih.